Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria murid-murid tahun 2 Gemilang. Alhamdulillah kita bertemu lagi, bersua lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 Gemilang pada hari ini, hari Khamis. Ya, hari Khamis 23 bulan September tahun 2021. Tajuk kita pada hari ini adalah amalan bijak. Okey, amalan bijak ya. Okey, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Doa penerang hati dan doa belajar. Amin. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.2.1 iaitu kamu kena membina dan menulis perenggan. Okey, apakah objektifnya? Objektifnya pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat 1. Membaca petikan dengan betul. 2. Kamu dapat melengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang betul. Dan 3. Kamu dapat menulis perenggan dengan betul. Kita dah belajar ya, perenggan, menulis dalam perenggan. Okey, sebelum tu, amalan bijak ni adalah berkisah tentang kita semula. Kamu tahu kita semula itu apa? Dan kamu mesti pernah dengar dan pernah lihat dan pernah pernah menggunakan tong-tong kita semula. Okey, mari kita baca apakah itu kita semula. Kita semula adalah proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baru. Kita semula bahan bergantung pada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat yang ada pada keadaan asli atau asal. Ini adalah alternatif untuk pembuangan sampah konvensional yang dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Okey, itu adalah kita semula. Kita semula ni dalam bahasa yang mudah, kita tukarkan bahan. Kita semula bahan yang dah terpakai, bahan buangan. Kita proseskan dia menjadi satu bahan ataupun benda, objek yang baru. Contohnya seperti kertas surat khabar. Okey, kertas surat khabar, kertas apa-apa diproses semula dia akan menjadi papan, abuk papan ataupun dan sebagainya. Itu contohnya. Okey, info tong kita semula. Kita semula ni dia ada tong dia. Daripada tong tu lah, setelah diasing-asingkan maka memudahkan proses kita semula. Jadi dia ada tong dia. Ada berapa tong? Ada 3 tong yang berwarna-warni, iaitu tong warna biru, tong warna coklat dan tong warna jingga. Jingga ni apa? Jingga ni orange. Okey, tong biru. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Ingat, tong biru, surat khabar, majalah, buku. Tong biru ni untuk kertas je. Lain tak boleh. Okey, tong coklat pula. Tong coklat untuk barangan kaca. Barang kaca je. Seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Botol ubat kaca, bukan botol ubat plastik. Okey, sementara tong jingga. Tong jingga ni untuk apa? Tong jingga ni untuk tin aluminium. Apa dia tin aluminium? Seperti awak minum air tin. Air tin tu, tin air tu, itulah tin aluminium. Dan plastik. Plastik ni seperti apa? Seperti plastik, beg plastik, botol air mineral, bekas makanan. Itu plastik lah. Jadi, tong jingga ni untuk tin dan juga plastik. Tong biru untuk apa? Kertas. Tong coklat untuk barang kaca. Tong jingga untuk tin aluminium dan juga plastik. Jangan salah masuk. Nanti boleh tersalah untuk kita semula kan. Okey, mari kita lihat buku teks muka surat 31. Amalan bijak. Apakah aktivitinya? Aktivitinya kamu kena membina dan menulis perenggan. Kemahirannya adalah menulis. Jadi kamu kena tulis semula. Nanti cikgu nak kamu tulis cerita amalan bijak ni dalam bentuk perenggan. Kamu dah tahu kan perenggan? Cikgu dah ajar dah banyak kali dah tak kamu tulis karangan dalam bentuk perenggan. Okey, di sini ada berapa perenggan?
ada 4 perenggan. Perenggan pendahuluan atas sekali, dia akan tulis tepi dekat garis. Kemudian perenggan kedua kamu jarakkan 2 jari. Ingatkan. Okey, kemudian perenggan yang ketiga pun kamu selang ataupun tak selang, kamu lagi permulaan perkataan tu kamu jarakkan lagi 2 jari. Begitu juga dengan perenggan yang keempat, perenggan yang akhir. Pun begitu juga, kamu jarak 2 jari baru kamu tulis ayat ataupun perkataan yang pertama. Jadi dalam petikan amalan bijak ni ada 4 perenggan, okey. Okey, sebelum tu kita lihat apakah itu perenggan. Perenggan, apakah itu perenggan? Perenggan merupakan satu kumpulan ayat tentang isi atau idea yang sama. Dalam penulisan, pembinaan perenggan adalah penting untuk membahagikan isi yang ingin disampaikan. Setiap kali perubahan sesuatu isi atau fokus berlaku, kita perlu memulakan perenggan baru. Okey, jadi perenggan ni dia penting kerana perenggan ni dia adalah satu kumpulan ayat. Kalau ayat kumpulan ayat yang menerangkan tentang isi ataupun idea yang sama. Kemudian bila nak pergi pada isi yang kedua atau cerita lain, dia akan pergi perenggan yang lain, perenggan yang seterusnya. Bila perenggan yang seterusnya dah selesai, dah isi yang sama dah dikupas, dah disampaikan, nak sampaikan isi yang lain, cerita yang lain, pergi lagi perenggan yang lain. Jadi satu perenggan mengandungi satu isi yang lain, cerita yang lain. Dia tak sama. Okey. Jadi senang untuk menentukan isi-isi yang berbeza. Okey, faham? Okey. Mari kita lihat perenggan yang pertama dulu. Kita baca perenggan pertama. Okey, sedia? Kamu kena baca salah satu kemahirannya kamu kena baca petikan. Okey. Okey, mari kita baca. Amalan bijak. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitas semula. Itu perenggan pertama. Okey. Perenggan kedua. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Okey. Alice dan ibunya pergi ke mana? Pergi ke pasar raya. Kemudian mereka menuju ke pusat kitas semula. Okey, apa barang yang Alice bawa? Surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Okey. Gambar kedua. Gambar ketiga, perenggan yang ketiga. Di sini kamu kena isikan tempat kosong. Okey, di sini kamu kena isikan tempat kosong. Gambar ketiga menunjukkan Alice pergi ke tong apa? Alice pergi tong warna biru. Tong warna biru untuk apa? Ingat tak? Tong warna biru untuk apa? Tong warna biru untuk kertas. Alice kan bawa surat khabar. Okey, jadi cikgu pergi kepada perenggan ketiga. Di sini ada jawapannya. Okey, cikgu telah sediakan. Alice pergi tong biru. Okey, Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong apa? Tong biru nombor 1 cikgu dah bagi. Selepas itu dia memasukkan apa? Memasukkan botol plastik. Okey, selepas itu dia masukkan botol plastik ke mana? Ke dalam tong berwarna jingga. Okey, dah selesai masuk surat khabar. Tong biru dia pergi kepada tong warna jingga. Dia masukkan botol plastik. Kemudian Alice memasukkan apa lagi? Botol-botol kaca ke dalam tong coklat. Dapat? Bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada perenggan keempat. Perenggan keempat ini dia cuma bagi apa? Dia bagi frasa. Frasa pertama, kaunter bayaran. Frasa kedua, beg mesra alam. Beg mesra alam kamu tahu tak? Beg mesra alam dia ada tangkai dia. Kadang warna biru, warna merah, warna hijau.
beg yang kamu dapat kalau kamu beli buku sekolah, warna merah, warna ungu dan sebagainya, warna hijau kan ada kan. Itulah namanya beg mesra alam. Okey, frasa ketiga, ganti beg plastik. Okey, jadi macam mana kita nak buat perenggannya? Begini. Kemudian ni kamu kena jarakkan ke tengah sikit Okey. Kemudian mereka menuju ke pasar raya. Selepas memilih barangan, mereka pergi ke kaunter bayaran. Alice memasukkan barang ke dalam beg mesra alam yang dibawanya untuk bagi menggantikan beg plastik. Okey, dapat? Nanti kamu tulis dalam buku BM3. Keempat-empat perenggan ni kamu salin dan tulis semula dalam BM3. Okey? Baik. Okey, sekarang kamu lihat buku aktiviti muka surat 33. Okey, tulis perenggan. Jadikan kebiasaan. Frasa dia, balik ke kelas, bersihkan tapak kasut. Okey. Perenggan pertama dia telah berikan. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Sihat dan rakan-rakannya balik ke kelas. Nampak? Sebelum masuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, gambar kedua. Frasa yang diberikan, mengasah pensil. Frasa kedua, bekas khas. Okey, apa? Jadi, apa jawapannya? Apa perenggannya? Apa kita nak bina ayatnya? Begini. Pensil sihat telah tumpul. Dia apa? Sedang mengasah pensil. Titik. Ayat baru. Dia membuang sampah ke dalam bekas khas. Okey, dalam satu perenggan ni biasanya ada 2 ataupun 3 ayat. Kalau kamu ada idea lagi, kamu boleh tulis 4 ayat. Tapi untuk kamu hanya tulis 2 ayat pun sudah memadai ataupun 3 ayat sudah memadai ya. Okey, gambar yang ketiga. Frasa dia, pembungkus roti. Frasa kedua, tong sampah. Jadi ayatnya, Sihat dan rakannya membuang pembungkus roti. Titik. Ayat kedua. Mereka membuang pembungkus roti di dalam tong sampah. Okey, nampak tak perenggan yang ketiga cuma ada 2 ayat. Okey. Kalau ada 2 frasa, 2 ayat. Kalau kau nak buat lebih pun boleh. Tapi biasanya kalau 2 frasa, 2 ayat. Okey. Seterusnya, gambar ketiga. Frasanya, kelas bersih. Frasa kedua, tiada sampah. Okey, apa kita nak bina ayatnya untuk perenggan yang keempat? Begini. Kelas sihat, bersih dan ceria. Okey. Di dalam kelas sihat, tiada sampah di lantai dan di sekeliling kelas. Okey, sekali lagi Kelas sihat, bersih dan ceria. Di dalam kelas sihat, tiada sampah di dalam kelas sihat, tiada sampah di lantai dan di sekeliling kelas. Okey, baik, dapat. Cikgu harap kamu dapat tulis perenggan-perenggan ni dengan baik. Siapkan latihan dengan baik dan kemas. Okey. Okey, cikgu rasa setakat itu sajalah. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.